Saya tanya awak lah bagi jawapan. Okey, so Perang Dunia Kedua 1963 ke? tahun? Saya tanya korang 1963 ke? tahun 1943, bukan? 63. Tamat Perang Dunia Kedua bila? 53. 1945. Ya, 45. Saya rasa soalan ni Nurin jangan main tembak Nurin. dah Nurin, berjuta-juta kalau kali kemerdekaan tau. tu tembak. Tahu Perang Dunia Kedua tamat tahun 1945. Lepas tu tahun 46 British perkenalkan Malayan Union. Lepas tu tahun 48 British perkenalkan Persekutuan Tanah Melayu. Lepas tu 49 British perkenalkan CLC. Lepas tu adalah sistem ahli. Bila tahun 51 barulah sistem ahli. Dia cerita dia sebenarnya bila tamat Perang Dunia Kedua, macam-macam British buat kat negara kita. Malayan Union, Persekutuan Tanah Melayu, CLC, sistem ahli. Lepas tu nanti adalah pilihan raya semua macam-macam pilihan raya, MPP 55. Barulah Merdeka 57. Itu cerita ringkasnya lah. Okay. So, selepas Perang Dunia Kedua, British menjalankan dasar dekolonisasi. Ingat lagi tak maksud dekolonisasi? Dia dah bagi dah kat sini. Jangan risau. Sebelah dia dah bagi dah. Persatuan dekolonisasi iaitu menyediakan langkah berkerajaan sendiri. Itu point dia. Satu persiapan, persediaan untuk membentuk sebuah kerajaan sendiri. Itu maksud dekolonisasi ataupun bahasa lain membebaskan tanah-tanah jajahan ataupun tak berikan kemerdekaan segera kepada tanah jajahan dengan memberikan latihan berkerajaan sendiri kepada penduduk tempatan. Menyediakan langkah berkerajaan sendiri secara beransur-ansur menjadi ataupun kepada tanah jajahannya. Apa maksud dia ni? Okay, maksud dia sebenarnya British masih berniat nak terus jajah tanah Melayu sebenarnya. Walaupun dia kata dia nak latih penduduk tempatan, mentadbir kerajaan sendiri, tetapi pada masa sama, diorang masih lagi nak menguasai negara kita. Disebabkan kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan, menyebabkan Datuk Onn Jaafar meminta agar tindakan diambil untuk menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan. Okey, Datuk Onn Jaafar. Sebab dia tahu pada tahun awal 1950-an, tahun 50 kan kita belum merdeka lagi. Dia kata pentadbir-pentadbir kerajaan ketika itu, negara kita, kebanyakannya terdiri daripada pegawai-pegawai British, bukannya orang-orang tempatan. Datuk Onn Jaafar meminta supaya British bagi peluang kepada pegawai-pegawai ataupun pentadbir, tokoh-tokoh tempatan, orang-orang tempatan supaya belajar mentadbir kerajaan sendiri. Dan tambahan pula ketika itu ada berlaku kekurangan pegawai, kekurangan pegawai tempatan. Asyik orang luar je banyak. Orang Melayu tak ada. Orang Cina tak ada, orang India tak ada. Jadi Datuk Onn Jaafar mengemukakan cadangan tersebut. Maka wujudlah sebuah sistem namanya sistem ahli. Okey, inilah topik yang kita akan belajar pada hari ini 7.3. Okey. Semua usaha ni tak lain tak bukan usahanya untuk menyediakan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Okey. So pembentukan ni. Ini kalau contohlah. Ini soalan tanya apakah itu sistem ahli. Ini basic tau. Kalau tengok buku teks kat sini dia tak ada tanya definisi. Kan awak tak ada kan definisi? Tak ada. Jadi awak tak tahu apa itu sistem ahli. Okay, sebenarnya ada kat sini dalam pembentukan ini. Inilah definisi dia. Sistem ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Ini definisi jadi kalau kat nota saya pun dah bagilah. Jadi awak tahu kalau keluar definisi awak dah tahu apa itu sistem ahli. Kan? Apa itu sistem ahli? Sistem ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Okey, memberikan latihan.
dan juga memberikan latihan kepada penduduk tempatan berkaitan dengan pentadbiran negeri sebelum British memberikan kemerdekaan. Ini pun semua keyword ni. Ni yang saya highlight ni keyword lah maksud. Okey, kemudian anggota MPP bertanggungjawab. Siapa-siapa yang menjadi anggota sistem ahli, mereka sebenarnya merupakan anggota MPP lah. Boleh faham tak? Anggota sistem ahli tu sebenarnya anggota MPP lah. Okey, MPP tu apa? Ni. Nanti kalau kemudian next week kalau saya tanya apa itu MPP, awak kena tahu Majlis Perundangan Persekutuan. Okay, so anggota MPP ini bertanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan. Okay, itulah maksud sistem ahli. Yang paling penting, keyword kata kunci yang awak perlu ingat, maksud sistem ahli ialah melatih. Ingat tak perkataan melatih? Boleh ingat tak perkataan melatih? Sebab diorang ni sebenarnya diorang nak diberi peluang untuk mentadbir kerajaan pada suatu masa nanti. Contohlah British nak bagi kemerdekaan. Sebenarnya ini tempoh sebenarnya British nak bagi kemerdekaan tau. Boleh tak kalau British tiba-tiba bagi kemerdekaan kepada penduduk Tanah Melayu? Pada masa sama mereka tak ada, orang kata tak ada pengetahuan, tak ada pengalaman dalam mentadbir negara. Boleh tak benda tu terjadi? So tak boleh lah. Jadi huru-hara, negara akan huru-hara kalau diorang ni tak ada pengalaman macam mana nak mentadbir kerajaan. Jadi macam mana British menyediakan ke arah tersebut? So British mewujudkan sistem ahli, iaitu untuk melatih orang-orang tempatan tahu macam mana nak mentadbir sebuah negara, macam mana nak mentadbir sebuah kerajaan. Bagilah jabatan-jabatan, jabatan pelajaran ke, kan, jabatan hal ehwal negeri ke, jabatan kesihatan ke. Jadi diorang dah tahu nanti bila British dah bagi kemerdekaan, orang-orang tempatan dah tahu nak mentadbir semua. Dah tahu nak mentadbir kerajaan sebab diorang dah ada pengalaman, dah ada pendedahan macam mana nak mentadbir negara, mentadbir kerajaan. Itu sebab kenapa sistem ahli itu wujud. Boleh faham apa itu sistem ahli? Keyword dia melatih. Boleh faham? Melatih. Okey. Macam cikgu lah. Sebelum nak jadi cikgu, saya belajar kat universiti, ambil bidang pendidikan. Saya belajar selama 4 tahun nak jadi seorang cikgu. Belajar kat universiti ni, boleh tak tiba-tiba saya dah habis belajar terus masuk sekolah tanpa praktikal dulu? Boleh tak? So Tak boleh. tak boleh. Nanti saya akan culture shock. Saya akan culture shock kalau tiba-tiba kita dah habis belajar universiti, tiba-tiba masuk mengajar murid-murid, jadi kita tak tahu macam mana cara nak mengajar murid. Dia tak sama. Kita belajar kat universiti teori tanpa praktikal. So perlunya praktikal. Sama juga macam sistem ahli. Sistem ahli ni sebenarnya praktikal untuk pegawai-pegawai tempatan ini. Tahu macam mana nak mentadbir negara suatu masa nanti. Itu je nak bagi awak faham. So seterusnya, ini pembentukan sistem ahli. Hang Ni tak ada color lah. Awak bolehlah nanti awak highlight sini lah. Saya tengok sini je. Okay, so ni pembentukan sistem ahli. Pada tahun 51, Sir Henry Gurney. Kalau bab 6 ni ada cerita dia, Sir Henry Gurney. Sir Henry Gurney ni antara Pesuruhjaya Tinggi British yang telah dibunuh oleh komunis. Kalau kita belajar bab yang sebelum ni kan. Dia ni Pesuruhjaya Tinggi British. Dialah, Sir Henry Gurney lah yang memperkenalkan ataupun mengumumkan senarai anggota sistem ahli. Okey. Ini pembentukan Kemudian yang kedua ni barulah maksud dia pembentukan sistem ahli. Kalau awak nak tahu maksud sistem ahli yang ini sistem ahli merupakan sistem yang melatih. Ingat perkataan melatih. Melatih penduduk tempatan untuk menerajui. Okey, kadang-kala setengah murid dia tak biasa perkataan menerajui ni. Awak boleh tukar perkataan memimpin. Memimpin pun boleh melatih penduduk tempatan untuk memimpin pentadbiran Persekutuan Tanah
Melayu. Okey. Dan pembentukan sistem ahli yang ketiga, beberapa anggota MPP, boleh guna ringkas je lah. Beberapa anggota MPP diberikan tanggungjawab terhadap jabatan dan agensi kerajaan. Apa ni jabatan ni cikgu? Jabatan agensi yang dimaksudkan ni apa? Nak faham yang ini, awak kena tengok bawah ni. Ni. Datuk On Jaafar, ni anggota sistem ahli tau. Ingat tak yang 3 nama tu? Dia anggota CLC, pada masa sama dia anggota sistem ahli. Inilah Datuk On Jaafar. Sebab tu saya ingat, suruh awak ingat 3 nama ni je. Awak dah boleh jawab dua-dua topik ni. Situ Singham dan Lee Tiang Keng. Okay. So, dalam sistem ahli, Datuk On Jaafar sebagai ahli hal ehwal dalam negeri. Ni jabatan yang dia kena jagalah. Jabatan, maksudnya kalau dia ahli hal ehwal dalam negeri, dia ada jabatan hal ehwal dalam negeri. Boleh faham tak? Kalau Situ Singham, dia sebagai ahli pelajaran, maka dia ada jabatan dia sendiri, jabatan pelajaran. Boleh faham? Kalau Lee Tiang Keng, dia sebagai ahli kesihatan, dia ada jabatan dia sendiri yang dia kena jaga, jabatan kesihatan. Kalau zaman sekarang, kita sebut kementerian. Kementerian Kesihatan, Kementerian Pelajaran, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Zaman sekarang kita sebut istilah dia kementerian. Tapi zaman-zaman dulu, awak jangan guna istilah kementerian lagi lah. Kan? Sebab dulu ni lain istilah dia. So, diguna istilah jabatan. Okay? Kalau anggota, kita panggil ahli lah. Belum disebut menteri lagi. Dia orang belum disebut menteri-menteri lagi. Sebab dia orang ni sebenarnya masih dikawal. Dikawal oleh British lagi. Dia orang ni sebenarnya tak ada kuasa sepenuhnya pun. Sebab dia orang ni baru bayang-bayang je. Kabinet bayangan. Nanti kita tengok. Okay, so pembentukan sistem ahli yang keempat. Sistem ahli memberikan latihan. Memberikan latihan kepada penduduk tempatan. Ni keyword ni, latihan ni. Melatih, diberi latihan. Berkaitan dengan apa? Pentadbiran negeri. Macam mana nak mentadbir sebuah negeri nanti? Sebelum British bagi kemerdekaan. Okay. Dan pembentukan sistem ahli, ini proses dia ataupun tarikh pelaksanaan dia. Yang penting kat sini awak boleh sebut ni je yang paling mudah. Sistem ahli ni sebenarnya dilaksanakan sebelum pilihan raya MPP tahun 55. Tahun 55. Ini keyword yang paling senang ingat lah. Tapi kalau awak nak hafalkan tarikh dia juga, inilah April 51 hingga Jun 55. Tapi kalau awak tak boleh nak ingat, takut lupa kan? Awak ingat je, sistem ahli ni dilaksanakan ketika sebelum pilihan raya MPP tahun 55. Boleh faham? Itu cara nak belajar smart. Cara nak belajar smart. Nak tetap dapat markah juga untuk jawab soalan pembentukan. Walaupun awak tak ingat semua kan, tapi awak ingat yang mana yang bahagian yang mudah, tetap dapat markah. Okay. Syafina, clear tak suara saya? Tak dengar Syafina. Fatinin, clear tak suara saya? Tak ada respon Rashid, suara saya clear tak? Go clear. Kenapa? Okay, cikgu. Rashid, Fatinin, Syafina. Syafina dengan Fatinin tak respon? Tak dengar ke? Lambat kot. Lambat kot. Tu terkeluar. Line kot. Line tak cantik. Itulah masalahnya. Diorang lambat ni. Takut. Liana okey tak? Liana okey kot line dia. Okey. Nuri Saya ngantuk. Ngantuk? Ha. Kau ambil air simbah. Saya pening buat hati juga. Tadi bersembang tak ngantuk. Belajar ngantuk. Tidaklah. Okey. So saya sambung. Okey. So yang ini awak kena tekankan. Untuk pembentukan sistem ahli, ada beberapa portfolio yang kekal. Portfolio yang kekal di bawah British tau. Portfolio kekal di bawah
pentadbiran British. Apa portfolio? Portfolio tu senang kata bidang tugas lah, bidang tugas yang diorang nak pegang. Jabatan-jabatan yang diorang nak pegang. Okey, bidang tugas yang masih tetap di bawah British iaitu hal ehwal ekonomi. Awak ingat ekonomi je lah, perkataan ekonomi ni. Hal ehwal ekonomi. Biasalah British memang nak kawal ekonomi je. Kan sebab itu yang mendatangkan duit pada diorang. Yang mendatangkan wang. Keuntungan. Lepas tu yang berkaitan dengan ekonomi juga. Perindustrian of course. Perindustrian kan kilang. Dan perhubungan sosial. Okay. Dan akhir sekali bidang portfolio yang kekal di bawah British adalah perumahan dan kerja raya. Kerja raya ni perhubungan jalan raya apa semua bina apa kata landasan kereta api semua ni kerja raya lah, aspek-aspek kerja raya Perumahan of course lah bayar cukai tanah kan. Jadi dia dapat kutip duit daripada situ perumahan ni. Okay, cukai harta, cukai pintu apa semua. Jadi awak kena ingat, kalau awak tengok kat sini, ekonomi, perindustrian, perhubungan sosial, perumahan kerja raya. Kalau awak tengok bawah ni, memang tak ada. Ahli tempatan dia tak ada pegang pun bidang ni. Semua ni kalau tengok ahli tempatan hanya pegang ahli dalam negeri, pelajaran, kesihatan, pertanian, perhutanan, hasil bumi, pengangkutan. Pengangkutan dia lain lah dengan kerja raya. Okay, perumahan bandar terancang. Macam sama pula kan. Tapi kat sini perumahan dan perancang bandar dia lebih lengkap lah. Ataupun ahli kerajaan tempatan. Tapi kat sini disebut tetap ada perumahan untuk British pegang lagi. Kemudian ada ahli tanah, lombong dan perhubungan. Lain. Kalau ekonomi tak ada kat sini. Ekonomi orang tempatan tak pegang. Yang pegang orang British. Pentadbiran British masih pegang. Okay, ekonomi. Seterusnya last sekali pembentukan sistem ahli. Berlaku rombakan pada tahun 54 berlaku rombakan. Rombakan sistem ahli iaitu beberapa portfolio baru diwujudkan dan dijawat oleh warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Okey, tu je cerita dia. Dan seterusnya, ini yang penting, ciri-ciri sistem ahli. Okey. Dan habis dah ni. Ni je. Okey. Boleh tahan tak ni? Kalau boleh nak habiskan je lah. Boleh. Syafina dengan Fatinin okey tak? Tadi line terkeluar Atas bukit kot rumah dia orang. Seterusnya ciri sistem ahli yang pertama. Ini penting ni. Okey. Ciri-ciri sistem ahli, anggota dia anggota ahli ni sebenarnya bertaraf menteri. Bertaraf menteri. Macam tak terang pula warna kuning warna lain lah. Warna apa yang ada ni? Highlight dia mesti warna ni biru kot. Ui, gelap sangat. Warna apa yang kena Hijau. Hijau tak cantik lah. Ke warna putih? Try warna putih. Kalau warna kuning dia tak. Tak boleh warna putih. Kuning lah. Kuning oren. Oren dah sama warna background dia. Tak adalah. Warna tu je lah yang sesuai. Biru. Biru dah tadi Coklat. Boleh kot. Nampak ke korang? Nampak. Nampak Okey. Sebab warna kuning macam sama je. Okey. Ahli bertaraf menteri. Ataupun boleh dia tak dia orang tak menyebutnya sebagai disebut. Ahli disebut menteri. Dia tak sebut macam tu. Dia cuma sebut ahli bertaraf menteri. Dan bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Okey. Kalau ini maksudnya apa sebenarnya? Inilah yang saya sebut tadi. Okey, maksudnya kalau ahli Dato' Onn Jaafar
dia sebagai ahli hal ehwal dalam negeri kan. So dia bertanggungjawab menjaga jabatan hal ehwal dalam negeri. Yang itu maksudnya. EEC Turaisingam sebagai ahli pelajaran, dia bertanggungjawab terhadap jabatan pelajaran. Boleh faham tak? Okey. Dan kedua, ciri-ciri sistem ahli yang kedua. Ahli ini semua dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Siapa yang lantik diorang? Bukan yang di Pertuan Agong, bukannya Sultan, tetapi Pesuruhjaya Tinggi British. Kenapa Pesuruhjaya Tinggi British? Siapa tahu? Kenapa Pesuruhjaya Tinggi British yang latih diorang? Sebab zaman itu negara kita belum merdeka dan pemimpin tertinggi negara kita masa itu adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Pemimpin kita paling tertinggi zaman itu Pesuruhjaya Tinggi British. Bukannya yang di Pertuan Agong. Siapa tahu yang di Pertuan Agong tu jawatan tu wujud bila? Tahu tak Lepas korang? merdeka. Jawatan yang di Pertuan Agong itu wujud tahun bila? 1963. 1963. Malaysia belum. Sebelum itu lagi dah wujud. Oh, Masa Tanah Melayu merdeka tahun 1957. Liana bangun. Ya saya. Tidur ke? Tak cikgu sabar. English saya dah nak habis dah. Kena buat latihan ke? Ada aktiviti. Oh patut Sedia awak boleh 2 Google Meet. Saya dah 10 kali cikgu saya ni. Pernah 3 kelas terus. Otak awak ada 3 Okay, sambung. Okey, tapi kat sini kalau yang kedua ciri-ciri sistem ahli ni, dia dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British tetapi dengan persetujuan Majlis Raja. Okey. Dia ada 2 lah. Kenapa sini tak boleh nak highlight? Bawah ni saya tak boleh highlight. Serius Pelik tak boleh. Okey. Kemudian yang ketiga, ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam MPP. Yang ni awak faham tak ayat dia? Nombor 3 ni awak faham tak maksud dia? cuba terangkan. Okey, sebenarnya kalau saya nak terangkan ni, saya kena kaitkan dengan situasi zaman sekarang. Okay, kalau contoh zaman sekarang, ahli kalau sekejap mana ni? Tak payah situasi zaman sekarang lah. Saya cerita kat sini je lah, saya boleh faham. Okey, contoh. Maksudnya ahli bertanggungjawab cadangkan undang-undang. Okey, ini kita ambil contoh ni lah. Ahli pelajaran ni. EEC Turaisingam, dia hanya bertanggungjawab dalam perkara-perkara pelajaran. Pelajaran ni apa sebenarnya? Pelajaran ni sebenarnya berkaitan dengan pendidikan, sekolah, kurikulum, murid-murid, yuran-yuran. Okay, dia yang peraturan tentang dasar-dasar tentang pendidikan, dia saja yang berkuasa terhadap perkara tersebut. Dia ada kuasa terhadap perkara tersebut. Lee Tiang Keng dia tak boleh ambil tahu hal-hal pelajaran. Boleh faham tak? EEC Turaisingam saja yang ambil tahu tentang pelajaran, tentang sekolah-sekolah di Tanah Melayu ketika itu. Okey? So, maksudnya kat sini, EEC Turaisingam dia sendiri bertanggungjawab untuk cadangkan undang-undang berkaitan tentang pelajaran. Boleh faham? Kat sini kan ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang berkaitan dengan jabatan dia saja tau. Maksudnya kat sini, saya bagi satu contoh, EEC Turaisingam, dia kalau nak cadangkan tentang orang kata dasar pendidikan negara kan. Okay. So EEC Turaisingam perlu mencadangkan undang-undang tersebut tentang pendidikan tersebut, tentang pelajaran tersebut di dalam MPP yang perlu dibentangkan dalam MPP. MPP tu kalau zaman sekarang kita sebut parlimen lah. Macam tu lah, nak bagi awak faham lah Majlis Perundangan Persekutuan tu sebenarnya zaman sekarang kita sebut parlimen. Okey, diorang mencadangkan undang-undang berkaitan dengan bahagian diorang sahaja.
Boleh faham tak? Susah juga nak fahamkan korang Faham, cubalah faham. korang faham. Kalau ada lagi tak yang tak faham? Cuba angkat tangan yang tak faham lagi. Yang poin ketiga ni. Siapa yang tak faham lagi? Jujur je. Ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya. Okey, Anik. Okey. Saya terangkan sekali lagi Anik nombor 3 ni. Maksud ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya sahaja. Okey, maksudnya kat sini, saya bagi contoh lain. Yang ni pula lah, Lee Tiang Keng. Lee Tiang Keng anggota sistem ahli kan? Ahli kesihatan. So, kalau dia nak, contohlah dia nak mencadangkan satu undang-undang baru. Iaitu semua rakyat Malaysia perlu diberikan vaksin COVID. Contohlah vaksin Sinovac ke apa-apa ke Contoh. Dia yang mencadangkan undang-undang tersebut. Dialah yang perlu mencadangkan undang-undang berkaitan dengan kesihatan tersebut di dalam MPP. Dia tak boleh cerita tentang pelajaran punya. Dia tak boleh nak bentangkan undang-undang tentang sekolah, tentang murid-murid. Dia tak boleh. Sebab itu bukan bidang dia. Dia kena ceritakan undang-undang tentang bidang dia sahaja. Sebab Lee Tiang Keng kan ahli kesihatan. So dia terangkan ataupun cadangkan undang-undang berkaitan bidang kesihatan saja yang perlu dibentangkan dalam MPP. Okey, boleh faham tak? Dia boleh bagi cadangan tak cikgu? Yelah, dia boleh bagi cadangan. Dia boleh I mean kalau bidang lain, orang lain tengah bentang, dia boleh bagi cadangan tak kat orang tu? Itu boleh. Boleh. Tapi itu bukan bidang kuasa dia lah yang nak tentukan. Dia boleh je kritik kan, mengkritik ke apa, dia boleh mengkritik. Tapi bukan dia yang bertanggungjawab. Boleh faham tak? Membangkang lah itu. Yelah, membangkang lah. Macam membangkang. Macam dalam situasi parlimen lah kan. Macam nak bentangkan belanjawan ke apa ke, yang bentangkan bajet tahun tersebut ke. So yang bertanggungjawab adalah Menteri Kewangan kan. Menteri Kewangan yang perlu bentangkan bajet belanjawan negara. Bukannya ahli-ahli yang daripada Menteri Pertahanan ke pelajaran, dia tak boleh. Tapi orang lain boleh je nak pokok tambah ke, cadangkan ke, kritik ke boleh. Tapi yang bertanggungjawab tu siapa yang bertanggungjawab? Sebab kalau awak tengok poin nombor 3 disebut ahli bertanggungjawab. Mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya. Jabatannya, ada perkataannya tu. Bila ada perkataannya tu sebenarnya milik dia saja. Dia tak boleh cadangkan undang-undang yang lain-lain, bukan bidang dia. Okey? Yang perlu dibentangkan dalam MPP, Majlis Perundangan Persekutuan. Kalau zaman sekarang kita sebut parlimen lah. Tapi awak jangan guna parlimen sebab ini cerita zaman belum merdeka lagi. Okey, seterusnya nombor 4, ahli-ahli ini semua diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Okey? Apa-apa pun diorang ni di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British lah. Sebab masa ini negara kita dikenali sebagai apa? Negara kita masa tu dikenali sebagai apa? Dahlia tahu tak Dahlia? Dahlia, Rashid, Fatenin. Apa nama negara kita masa tu tahun 50-an ni? Dah tidur ke anak-anak? Oi, bangun! Orang Melayu. Itulah, korang tutup kamera ni, saya tak percaya ni. Ya cikgu. Nama negara kita apa? Tengok, Khairil. Sepertinya. Khairil tahu tak nama negara kita apa masa ni? Persekutuan Tanah Melayu Ya. Nama negara kita dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Tahun sistem ahli ni tahun 51 Okey, so Khairil, boleh tak tahun 51 negara kita dah merdeka ke belum? Belum. Okey, dah ya. Oi, tanya Khairil oi. Belum. Patutnya tanya Nuri ni. Cuba tanya Nuri cikgu. Tak apa, Nuri dah tahulah. Jangan cikgu dia nangis nanti. Mana ada. Nuri, mana gambar roti terbakar? Mana gambar terbakar? Roti terbakar. Roti tu penat disakiti, asyik kena bakar je. Saya tak tahu kenapa hilang. Hilang. Okey, so Kena hack. Okey, so masa negara kita dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu dan pemimpin negara kita masa itu diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi
British. Itulah pemimpin negara kita paling tertinggi. Zaman kita belum merdeka, ingat jawatan itu Tahu nak apa adalah ni angkat tangan. Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, boleh tak awak senaraikan Pesuruhjaya Tinggi British yang awak pernah dengar nama dia? Cuba korang sebut. Nama-nama Henry Pesuruhjaya Gurney. Tinggi British yang awak dah belajar. Yang Henry memerintah Gurney. negara kita. Siapa nama dia? Siapa dah lupa. Henry Gurney. Sir Edward Jeng. Sir Edward Jen. Betul lagi? Sir Henry Gurney. Lagi seorang? Nurin. Jawab ni. Nanti kata aku tak bagi peluang Tak ingat lagi seorang. Okey, saya bagi clue. Yang memperkenalkan perang saraf lawan komunis. Siapa? Yang memperkenalkan perang saraf. Ingat tak? Yang melancarkan perang saraf untuk lawan komunis. Siapa Pesuruhjaya Tinggi British tu yang memperkenalkan perang saraf? Lah, Gerard Templar. Ya, Gerard Templar. Sir Gerard Templar. So, 3 nama Pesuruhjaya Tinggi British ni memang selalu disebut dalam buku teks sejarah kita. Yang kita belajar lah. Sir Edward Jen, Sir Henry Gurney. Tapi Sir Henry Gurney tahun 51 juga dia dibunuh oleh komunis Lepas tu yang gantikan tempat dia Sir Gerard Templar. Dia datang tu, dia perkenalkan itulah apa namanya, perang saraf dah otak saya dah penat juga ni. Okey, last dah nak habis. Nombor 5, ciri sistem ahli yang kelima. Yang ni keyword yang paling penting juga disebut kabinet bayangan. Ini keyword dia yang awak kena ingat lah. Sistem ahli disebut kabinet bayangan. Apa maksud bayangan ni? Sebenarnya bayangan ni macam diorang ni sebenarnya tak ada kuasa yang betul-betul kuasa untuk memimpin lagi sebenarnya. Sebab diorang ni baru tempoh latihan, diberi latihan. Diberikan pendedahan, baru nak diberikan pengalaman mentadbir kerajaan itu contohnya. Okey. Satu sistem kabinet bayangan terdiri daripada pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Orang tempatan lah senang kata Okey, dan akhir sekali kepentingan. Okey, apa pentingnya sistem ahli ni? Pentingnya sistem ahli adalah untuk menyediakan asas penting melatih orang tempatan ke arah kerajaan sendiri. Ini keyword dia yang penting. Okey, melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Kemudian memberikan pendedahan, pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir. Ataupun menerajui kerajaan. Ini keyword ni. Okey. Kemudian yang ketiga, apakah kepentingan sistem ahli? Untuk memupuk perpaduan. Proses memupuk perpaduan kaum kerana terdiri sampai habis lah. Okey. Proses memupuk perpaduan kaum kerana ahlinya terdiri daripada gabungan pemimpin pelbagai kaum. Apa bukti dia? Kalau Melayu, siapa ada ahli anggota sistem ahli? Orang Melayu. Datuk On Jaafar. Datuk On Jaafar. Orang Cina ada siapa? Ya. Apa tu Keng tu? Lim Tiang Keng. Itu Lim Tiong Kek aku Tiang lah. Keng. Bukan Lim Kalau Tiong orang India ada siapa? Saya tahu yang Lizzie Chia je. Turai Singgam. Ya, Turai Singgam. jangan sebut EEC je tau. EEC Turai Nama dia belit-belit lah. Singgam. Senang lah awak sebut, awak buat macam menyanyi lah. Kan? Ni. Datuk Jaafar, EEC Turai Singgam. Lee Tiang Keng. Kalau ini dia anggota sistem ahli, pada masa sama diorang juga bertiga ni anggota CLC. Ingat lagi tak? Yang saya ajar tadi. Okey, so dan akhir sekali kepentingan sistem ahli menentukan kemerdekaan yang diperolehi. Menentukan kemerdekaan yang diperolehi bagi mendapat sokongan penduduk. Seluruh penduduk tanah Melayu. Okey? Ada soalan nak tanya? Habis? Dah habis masa dah ni? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan untuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu topik, ada 2 topik yang sebenarnya kita dah bicarakan, iaitu topik jawatan kuasa hubungan antarkaum CLC, dan topik yang kita rekod pada hari ini adalah sistem
sistem ahli. So, sampai sini saja, kita bertemu di lain hari iaitu pada topik 7.4 sistem pendidikan kebangsaan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih cikgu. Cikgu. Matikanlah recording dulu. Belum kalau nak layan Netflix, layan le korang. Saya pun semalam nak tengok tapi tak terlayan lah. Ngantuk sangat.